Assalamualaikum, saya Syarul. So, topik hari ini saya nak kenalkan berkaitan dengan pengenalan Revit 2019 dan welcome to my channel. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kali ini saya nak terangkan cara menggunakan Revit. Okay, so pada yang dah install Revit tu boleh cuba buka Revit dekat sini. Okay, kalau siapa yang dah simpan kat depan tu bolehlah buka Revit direct kat sini. Okay, kita double klik Revit dekat sini. Okay, so kita tunggu sampai dia buka. Bergantung pada spesifikasi laptop masing-masing ataupun komputer masing-masing. Sekiranya laptop korang ada, kata orang ada graphic card, dia memang start laju lah. Sekiranya tak ada graphic card, mungkin korang pakai yang jenis prosesor yang agak masih, kata orang masih dalam range untuk buka Revit ni. So memang akan lambat sikit lah. Okay, so kita tunggu dia buka sampai kita nampak dia punya interface depan macam ni lah. Okay, agak makan masa sikit untuk dia buka dia punya interface untuk kita mulakan kita punya projek ni. So kita tunggu sampai dia buka. Okay, dari segi spesifikasi tu amat penting jugalah, sebab jika kamu pakai spesifikasi yang kurang yang kata orang dari segi spesifikasi dia macam slow, so nanti akan jadi satu isu bila kita nak rendering lah. Rendering tu akan makan masa sikit. Okay, so kita dah masuk bahagian hadapan sekali dekat kita punya Revit ni. Okay, kalau kita nampak dekat sini antara item-item yang ada ni, contohnya macam ribbon belah atas ni. Okay, contohnya macam ribbon yang atas ni. So setakat ni kita takkan pakai lah. Okay, setakat ni kita takkan pakai lagi untuk bahagian atas ni. Tapi antara yang kita akan pakai adalah yang bawah ni lah. Contohnya project. Okay, kalau kita tengok kat sini kita ada bahagian, okay, kita ada open, kita ada new, kita ada construction template, architecture template, structure template, mechanical template. Okay, itu untuk bahagian dengan project. Manakala untuk families pula kita ada open, kita ada new dan new conceptual mesh. Okay, so far untuk buat satu project kita akan gunakan yang atas ni lah. Okay, kita akan buat atas ni. Okay, yang di bawah ni families ni sekiranya kita nak buka salah satu komponen lah. Okay, sekiranya kita ada nak buat komponen yang terbaru ataupun kita nak edit komponen yang ada kat sini. Tapi dari segi editing ni, komponen-komponen yang macam families ni kita boleh edit lah waktu kita nak buat project tu nanti. Okay, so first ni saya nak tunjukkan dulu berkaitan dengan project. Yang first kali kita boleh masuk berkaitan dengan open. Okay, open ni selalunya kalau sekiranya kita dah ada project lah. Okay, kita dah ada project dan kita nak buatlah something project berkaitan dengan, ataupun kita nak continue kita punya project. Sekiranya kita dah stop kita punya project sebelum ni dan kita nak buat balik lah project tu. So kita boleh open dan kita select file yang kita dah simpan tu kat mana. Sekiranya kita juga boleh buka kita boleh buka dari kita punya tempat yang kita dah save tu. Contohnya kita ada folder tu, kita boleh buka dan kita boleh open dari situ saja. Just klik saja dekat folder yang kita simpan tu, kita boleh buka balik lah. Okay, manakala untuk new ni, sekiranya kita ada new project. Okay, contoh hari ni sekarang ni kita nak buat new project. So kita boleh klik new dekat sini. Okay, dan dia akan keluar satu pop-up dekat sini di mana dia akan tunjukkan new project yang kita nak buat. Dan kita menggunakan template file apalah, kita boleh pilih. Di mana kita boleh scroll down kat sini, kita boleh tengoklah antara template yang ada. Dan pastikan kita menggunakan create new project lah kat sini. Kita tak akan pakai lagi untuk create project template, tapi kita akan project new untuk new project ni lah. So dekat sini kita pilih template file. Okay, template file. Okay, kalau ikutkan kita kena pakai default metric. Okay, kalau tengok kat sini tak ada default metric, kita boleh browse. Okay, boleh browse dekat kita punya library. Okay, dan dekat sini kalau kita tengok ada tak default metric kita. Okay, kalau tak ada, that's mean kita bukan dalam metric. Okay, kat sini kita dah tengok dia tulis US Imperial. So kita just klik ke atas ni, kita keluarkan dan kita patah balik ke templates dan kita pilih dekat US metric kat sini.
Alright, so dekat US Matrix ni ada item-item yang kita nak lah. Contohnya macam default matrix. Okay, lain-lain ni nanti tak adalah, kita akan pakai lagi. So setakat ni kita pakai default matrix dulu. Okay, so kita pilih default matrix dan tekan open. Okay, pastikan semua kita dah buat betul. Okay, pastikan dalam template ni memang dah ditulis default matrix dan new project. Okay, dan kita terus masuk dengan tekan butang OK. So kita tunggu dia punya proses untuk masuk ke interface untuk kita buat kita punya new project lah. Ok, setelah kita dah masuk bahagian interface yang ini, okay, kalau kita dapat perhatikan banyak item-item yang ada dekat dalam interface ni lah. So antara item-item yang kita boleh nampak, contohnya bahagian quick access di atas ni, kita boleh nampak pelbagai jenis ribbon-ribbon yang ada di atas ni. Contohnya macam architecture, structure, style, system, insert, annotate, analyze, messing and site, collaborate, view, manage, add-ins dan modify. So tiap-tiap sub ribbon ni, okay, contohnya ribbon yang architecture, dia ada sub-sub di bawah dia. Dan di bawah structure, style, sistem dan lain-lain pun juga ada lagi bawah-bawahnya lah, di sub-sub di bawahnya. Okay, kalau yang ke atas ni kita boleh nampak dia punya quick access. Contohnya macam, okay, kita boleh open file di sini. Okay, open file juga di sini. Kalau contohnya kita nak buka file yang kita nak buka balik tu lah. Contohnya yang kita dah save sebelum ni, ataupun kita nak ubah suai lagi. Okay, ataupun kita nak save pun boleh juga kat sini. Kita ada save, button save, print dan lain-lain toolbar. Contohnya macam dimension. Okay, dari segi annotation kat sini kita boleh tengok. Okay, 3D view kat sini kita boleh tengok. Dari segi section dan lain-lain lah. Okay, so banyak lagi part-part yang ada di sini. Contohnya macam kat sini kita boleh tengok kita punya nama projek kita kat sini. So kat sini nama projek kita masih belum ubah lagi. Okay, contohnya kalau kita nak ubah, kita boleh tekan save lah, ataupun kita boleh tekan save as. So kita renamekan balik projek kita nanti dan dia akan keluarlah tajuk projek kita. Okay, kalau ikutkan sebagai contohnya, kita try tekan butang save ni dan kita tekan save as. Okay, kalau kita nak boleh simpan lah. Okay, save as project. So kita boleh buka nanti. Contohnya projek ni kita nak savekan nama dia. Okay, contohnya kita nak simpan kat mana, kita boleh simpan lah. Contohnya dekat desktop. Okay, contohnya projek ni kita nak tulis lah, mungkin projek bungalow. Contoh lah kalau ada tajuk-tajuk yang sesuai, kita boleh letak tajuk yang sesuai lah. Okay, kita boleh letak tajuk bungalow ataupun apa-apa saja jenis projek yang kita nak buat lah. Okay, dan kita tekan save. Bila kita tekan save, dan automatically kat atas ni tajuk dia akan berubah lah. Okay, ambil masa sikit nak save. Okay, sekiranya banyak file kita dan makan masa sikit lah nak save. Okay, so kita boleh tengok kat sini perubahan tajuk dia kat sini dan dia tukar pada projek bungalow. Okay, seterusnya kita boleh nampak kat tepi sini ada properties. Okay, properties ni kita boleh gunalah. Okay, untuk kita check antara bahagian-bahagian yang kita nak check tu. Okay, sebagai contohnya macam bahagian floor plan, kita boleh tengok scaling kita pakai berapa dan lain-lain item yang ada kat sini lah. So yang ni kita akan terangkan dari semasa ke semasa nanti waktu penggunaan dia. Okay, seterusnya kita ada project browser di bawah ni, di mana project browser ni dia akan menunjukkan semua floor yang ada dekat kita punya design. Contohnya kita nak buat project bungalow tadi, kita ada contoh lain, kita ada floor plan. Okay, dan kita boleh tambah lagi level-level yang ada. Okay, floor plan level 1, level 2, dan kita ada site. Kita ada ceiling plan. Okay, level 1 dan level 2. Kita ada elevation, east, north, south dan west. Kita ada legend. Okay, kat sini kita ada schedule dan quantity. And then kita ada sheet. Masuk kat sini kita boleh masukkan semua data-data kita tadi ataupun kita punya projek tadi dalam satu sheet. Kita boleh combinekan dia. Okay, families dan juga group. Okay, seterusnya kita kenali lagi part-part yang ada dekat kita punya canvas drawing kat sini. Okay, di bawah ni ada item yang kita nampak kat bawah ni, iaitu contohnya kat sini 1/100 ni adalah dari segi scaling. Contohnya scaling berapa yang kita nak pakai.
kita boleh bagi tu kat sini ataupun kita boleh pilih di sini. Okey, seterusnya kita boleh pilih dari segi detail cost. Okey, detail level, kalau ikut kat sini kita boleh pilih lah segala detail yang kita boleh buka lah. Contohnya macam kita ada satu part structure ataupun architecture yang kita dah model dengan kat sini, kita boleh pilih detail yang kita nak view kan kat sini. Kita boleh pilih cost, find dan lain-lain lah. Okay, seterusnya kita ada item visual style. Okay, kita boleh show hidden line dan lain-lain lah. So banyak part lagi kat sini, nanti kita akan explore dari masa ke semasa. Okay, seterusnya saya akan explain berkaitan dengan toolbar-toolbar yang ada kat atas ni ataupun ribbon-ribbon yang ada kat atas ni. Okay, contohnya macam kat atas ni kita ada bahagian shortcut dia lah. Okay, macam save, open dan lain-lain. Kat atas ni ada back, lepas tu undo, redo. Okay, printing, dari segi kita nak measure dan lain-lain lah. Okay, seterusnya kita pergi bahagian file. Okay, untuk file ni kita ada new. Okay, contohnya kalau kita nak create new project. Okay, open project yang kita dah buat. Okay, contohnya projek yang kita dah buat tadi, kita tengah running buat projek tu, kita nak save boleh. Okay, tapi bila kita nak save, pastikan kalau contohnya tadi kita dah save projek banglo ni contohnya, kita boleh continue save sajalah. Sekiranya masih lagi macam new project tadi, tak save lagi, bila kita tekan save, dia akan minta kita save, rename dan lain-lain lah. Contohnya tempat kita nak save tadi. And then save as ni pun sama juga, kita boleh save as project, template ataupun library. Okay, yang ni export, kita boleh export pelbagai jenis format yang ada kat sini. Okay, and then kita boleh print, and then ada button close kat sini. And then kat sini ada juga button option yang kita boleh pilih lah untuk kita ubah sesuai dari segi option yang ada dalam Revit ni lah. Okay, seterusnya kita pergi bahagian architecture. Okay, kalau kita tengok bahagian architecture ni, kita ada banyak komponen kat sini. Okay, kalau contohnya untuk komponen yang wall ni, duduknya di bawah build. Okay, and then kita ada circulation. Okay, kita ada bahagian circulation kat sini. Okay, contohnya tadi ni build. Okay, so kita ada bahagian circulation. Okay, kita ada circulation, kita ada model, kita ada room area, kita ada opening, kita ada datum dan kita ada work plane. Okay, so untuk mulakan satu projek nanti, okay, kita untuk mulakan satu projek, pastikan tiap-tiap dulu kalau kita nak mulakan satu projek, selalunya untuk projek-projek macam contohnya kita buat AutoCAD. Okay, contohnya kita buat AutoCAD, pastikan sebelum kita mulakan satu line atau apa saja, kita kena ada reference kita. Kita kena reference kita. Contohnya kat sini kita akan start dengan kita punya bahagian datum lah. Okay, kita akan mulakan bahagian datum, di mana kita kena buat dulu grid line. Okay, contohnya kalau kita ada rumah banglo tadi, kita pastikan kita kena ada grid line ni. So kita boleh buat lah grid line dia, dan bila dah siap grid line, and then kita kena buat dia punya level lah. Okay, level ni maksudnya kita nak tengok berapa floor yang kita dah bangunan yang kita nak buat tu. Okay, selain pada tu kita boleh tengok kat sini juga. Okay, dari segi elevation pun kita boleh tengok. Okay, dari segi elevation kita boleh tengok dari segi level-level yang kita buat tu lah. Kita boleh editing lagi kat situ. And then kat sini untuk project browser ni tadi yang saya dah terangkan tadi, kita juga boleh tambah dan kurangkan. Contohnya rumah kita hanya ada satu tingkat saja, kita boleh buat lah. Contohnya level 1 ni mungkin kita buat untuk kita punya ground beam dan lain-lain lah. Okay, and then kita ada ceiling plan, elevation, semuanya kita boleh nampak kat sini lah. Ini kita tak tetap. Okay, tak tetap. Contohnya kita akan bergantung pada lukisan yang kita nak buat ataupun modeling yang kita nak buat. Okay, sekiranya modeling kita tu banyak tingkat, so banyaklah floor kat sini akan ada, dan juga detail-detail yang lain lah akan ada kat sini. Okay, seterusnya ini berkaitan dengan architecture tadi. And then berkaitan architecture tadi, kita boleh tambah lah. Contohnya bahagian wall ni semua, sekiranya kita dah siap kita punya grid line tadi, barulah kita boleh gunakan komponen-komponen yang ada ni tadi. Okay, ini berkaitan dengan architecture. Ini adalah untuk kita design kita punya model architecture lah. So bila nak design, pastikan kita start dulu dengan grid, dan lain-lain kita boleh tambahkan kemudian. Alright, so yang kedua kita pergi pada bahagian structure. Okay, structure ni yang tadi berkaitan dengan architecture. So yang kedua ni adalah lukisan yang lain pula, iaitu berkaitan dengan structure. Contohnya kita dah siap berkaitan dengan architecture. So untuk buat structure dia, kita kena pilih lah. Okay, banyak ada kat sini. Bahagian contohnya kita ada bahagian structure. Okay, dari segi connection, kita ada foundation, reinforcement, komponen ataupun model kat sini, opening, datum dan work plane.
seperti sama juga macam tadi, kita kena mulakan dengan grid dulu and then level. Okay, itu berkaitan dengan structure. Okay, and then untuk steel, ini ada segi connection steel lah. Contohnya kalau kita ada sambungan yang kita nak pakai, contohnya macam kita punya structure tadi, dia pakai connection yang apalah. Okay, itu berkaitan dengan connection. So yang ni tak masuk sangat. Okay, berkaitan dengan sistem. Okay, sistem ni selalunya kita akan pakai untuk part yang modeling satu lagi lah. Okay, kita ada 3 part model yang kita kena buat nanti. Contohnya berkaitan architecture, structure dan juga MEP ni. Okay, untuk berkaitan dengan MEP ni ada banyak jenis lah. Okay, contohnya berkaitan dengan HVAC, okay, heating, ventilation and air conditioning. Okay, tengok kat sini. And then dia ada fabrication, HVAC, fabrication, P&ID collaboration, mechanical, plumbing, piping, electrical, model dan workplace. Workplane ke workplace ini. Okay, workplane kat sini. Okay, so dekat sini ada workplane. Right, so yang ni kita akan gunakan untuk kita design kita punya model untuk mechanical, electrical and plumbing lah. Untuk subjek kita ni kita akan pakai untuk design kita punya modeling untuk MEP. Okay, iaitu kita panggil sebagai mechanical. Okay, mechanical. Lepas tu kita ada MEP and then kita ada electrical. Dan satu lagi kita ada plumbing. So ketiga-tiga ni kita akan pakai part yang ni lah. Kita boleh pakai part kat sini. Kita boleh pilih lah, choose kat sini semualah yang kita nak pakai tu nanti. Okay, setakat tu itu berkaitan dengan kita punya ni lah, penggunaan ribbon-ribbon yang kat atas ni. Okey, seterusnya kita pergi pada bahagian insert. Okey, insert ni contohnya kalau kita ada line file, contohnya kita ada daripada Revit yang lain, kita nak linkkan dengan Revit yang kita ataupun model yang kita nak buat ni, kita boleh gunakan link yang ada kat atas ni lah. Bagi contohnya kita nak linkkan Revit, kita boleh, ataupun dengan apa saja yang kita dah savekan dalam IFC file, and then kita boleh juga linkkan dengan CAD ataupun kita drawing menggunakan DWF markup. Okay, dan lain-lain ni kita boleh import lah. Okay, contoh ini kita nak link, dari segi import pun sama juga, kita boleh import kepada CAD dan lain-lain file yang ada kat sini lah. Okay. Okay, itu berkaitan dengan insert. Seterusnya kita pergi pada bahagian annotate. Okay, annotate ni selalunya kita nak buat dari segi dimension lah dan lain-lain detail yang kita nak tambahkan dalam kita punya model tu tadi. Contohnya kita nak letakkan berkaitan dengan dimension kat sini. Okay, dimension ni kita boleh letak lah. Okay, contohnya align, linear, angular dan lain-lain kat sini, ada radial dan sebab tungannya lah. Okay, itu berkaitan dengan dimension. Seterusnya untuk detail kita boleh tambah lagi lah. Contohnya kita nak letakkan detail dari segi nak tambahkan line. Okay, nak tambahkan region. Okay, region ni contohnya macam kita nak fill kita punya model tu dengan, contohnya macam kalau dalam AutoCAD kita panggil dia sebagai hatching punya part lah. Contohnya kita nak letakkan macam-macam detail lagi lah, contohnya macam konkret dan lain-lain, kita nak letak detail lain tu. And then seterusnya kita boleh letakkan komponen kat dalam tu kita punya model tu tadi. Okay, so dari segi komponen ni kita kena tarik ataupun kena load dalam dia punya family detail lah. Okay, dalam library tu akan ada family detail dekat situ, kita akan insert sajalah. Okay, revision cloud pun sama, kita boleh letak. Okay, detail group, insulation dan lain-lain. Okay, untuk text pun sama juga, kita boleh letak text. Contohnya kita nak tulis, mungkin dari segi spesifikasi model yang kita buat. Okay, check spelling, find and replace. Okay, untuk tag, kita boleh tag kan kita punya model tu. Okay, contohnya kita nak tagging komponen-komponen yang kita nak detail up kat situ, so kita boleh letak tag lah. Okay, tag all dan lain-lain komponen yang ada kat sini. Okay, and then dari segi keynote pun kita boleh letak. Alright, color fill, and then kita ada button symbol.
Okey, seterusnya kita akan pergi berkaitan dengan toolbar ataupun ribbon yang lain, iaitu berkaitan dengan analyze. Okey, so untuk analyze ni sekiranya kita nak buat kajian ataupun kita nak test kita punya structure model tu. Okey, contohnya dari segi berkaitan dengan structure-nya part lah. Okey, kalau kita tengok kat sini kita boleh buat, okey, kita boleh study berkaitan dengan loads kita nak letak macam mana, and then kita boleh tengoklah apa akan terjadi pada structure tersebut. Okey, itu berkaitan dengan analyze, dan ini kita akan guna pada part structure nantilah. Okey, untuk massing and site pula, okey, kita boleh add on kita boleh add on, contohnya kita buat site itu tadi, kita boleh add on dengan kita punya topo surface lah. Okey, topo surface, contohnya keadaan site tu macam mana, kita boleh gambarkan dekat kita punya modeling ni nanti. And then kita boleh letak juga site component. Contohnya macam kalau kita tengok sini, elemen-elemen kita boleh letak, contoh macam trees, parking island, fire hydrant dan lain-lain lah. So yang ni part yang paling orang suka lah untuk add on ni. Okay, and then kita boleh letakkan juga parking component kat sini. Selain pada tu kita boleh letak juga property lane kat sini lah. Okay, so ini akan kita pakai nanti kemudian. Okay, berkaitan dengan collaborate pula. Okay, yang ini kalau contohnya sekiranya kita nak buka contohnya kalau kita ada work group kita, ataupun kita ada kita punya dalam software ataupun dalam drive, kalau kita dah ada sharing partner kita yang dah siap ataupun nak share dia orang punya drawing ataupun model, kita boleh collaborate dalam ni lah. Okay, so ini function untuk collaborate. Alright, so kita pergi berkaitan dengan view. Okay, yang view ni selalunya kita akan gunakan majoritinya lah. Okay, untuk render boleh dekat sini. Okay, kita boleh rendering. Alright, selain pada tu yang paling ramai guna ataupun waktu design atau waktu modeling, ramai yang menggunakan 3D view ni lah. Okay, 3D view ni untuk showkan 3D modeling diorang lah. Okay, seterusnya kita boleh show dari segi section. Okay, section pun kita boleh show, kita boleh tengok lah dari segi kat mana yang kita cut untuk kita lihat kita punya section, kita punya modeling tu. And then call out pun sama juga, kita boleh call out section-section yang kita nak, contohnya bahagian-bahagian yang kita nak kita view tu tadilah. Contohnya macam kita ambil satu part daripada bahagian kita punya modeling tadi, so kita boleh call out. Okay, kita boleh add on lagi dengan plan view, and then kita ada elevation. Okay, so antara yang famous yang pakai adalah benda ni lah. Okay, untuk manage. Okay, berkaitan dengan manage pula, contohnya kita nak ubah dari segi setting kita punya modeling. Okay, selalunya dekat sini kita boleh ubahlah segala setting-setting yang kita nak ubahkan dalam kita punya modeling. Okay, selalunya macam kita nak ubah dari segi unit, kita nak ubahkan dan lain-lain part lah. Okay, contohnya macam project location dan lain-lain. Okay, add in. Okay, contohnya kalau kita nak tambahkan software-software yang lain. Okay, software-software yang lain dalam kita punya modeling ni, kita boleh tambahkan dalam add in punya kita punya ni lah, kita panggil sebagai ribbon ni. Kita boleh buka dan kita boleh add on dalam kita punya modeling. Okay, seterusnya kita pergi pada button modify. Okay, yang ni button modify ni selalunya sama macam kita buat AutoCAD lah, di mana waktu kita buat modeling tu nanti kita boleh menggunakan antara item-item modify yang ada kat sini lah. Contohnya macam move, copy, rotate, trim, offset dan lain-lain. Okay, sambil tu kita boleh juga untuk create ataupun measure kita modeling tu tadi. Okay, itu sedikit sebanyak berkaitan dengan ribbon-ribbon yang ada atas ni. Dan ada item-item yang mungkin kita tak akan pakai, dan ada item yang selalu kita akan pakai dalam kita punya ribbon ni lah. So kita kena fahami dan macam mana cara nak pakai ni satu persatu, supaya nanti apa yang kita buat, modeling yang kita buat tu jadi smooth. Sebab kita dah faham function-function tiap-tiap satu kita punya ribbon kat atas ni. Jika kita tak faham penggunaan ribbon-ribbon kat sini, dia akan menyebabkan kita jadi lambat untuk bekerja. Lambat untuk buat modeling, sebab kita nak kena fahami function nak pakai dia macam mana. So untuk video kali ni saya akan
terangkan sedikit je lah. Okay. Berkaitan introduction atau pengenalan tentang ribbon-ribbon yang ada atas ni. Ada yang saya tak terangkan, mungkin kita akan pakai waktu saya assist satu persatu nanti. Okay. Contohnya kita nak buat modeling nanti, kita akan assist, kita akan boleh gunakan antara ribbon-ribbon yang ada atas ni lah. Itu berkaitan dengan ribbon. Seterusnya saya nak terangkan cara nak save kita punya projek ni. Contohnya kita dah siap ataupun selalunya kita takkan buat projek dululah. Kita takkan buat projek dulu selagi kita tak renamekan projek kita ni ataupun kita save projek kita ni. Sebab bila kita buat satu projek, kita kena save dulu kita punya naming atas ni. So macam yang first tadi saya dah tunjukkan cara nak savekan nama projek tu. Sekiranya kita nak buat berkaitan dengan projek banglo lah. Tapi dekat sini projek banglo kita tak tahu projek banglo ni kita buat bahagian apa. Contohnya kita buat architecture ke, structure ke, ataupun MEP. So dekat sini saya tunjuk balik lagi sekali cara kita nak save. Macam biasa tadi, kita pergi bahagian file dan kita tekan save as. Dekat save as ni tadi kita kena pilih lah. Selalunya saya akan cadangkan untuk save bahagian projek. Selalunya memang kita akan pakai projek lah untuk save projek. Alright, save as project. And then kita tunggu sampai pop up dia keluar. Tadi kita dah buat projek banglo. So kita ubah kita ubah projek banglo ni. Contohnya kita nak buat berkaitan dengan architecture. So kita akan tambahlah architecture. Architecture projek banglo. Kalau contohnya kita buat berkaitan dengan structure, kita tulislah structure projek banglo. So kita boleh tahulah drawing kita tadi ataupun modeling kita tadi berkaitan dengan bahagian mana. Contohnya bahagian architecture, kita tahulah ini adalah berkaitan dengan architecture. Kalau structure, structure lah. Kalau MEP, MEP. Benda yang penting lagi bila kita nampak kat sini adalah button option kat sini. Button option ni penting sekali. Contohnya kalau bila kita save ni, kita kena tahu apa function lepas kita tekan button save tu. So kita pergi buka berkaitan dengan file save option. Kalau kat sini kita nampak bila kita save, bila kita save, dia akan ada backup sebanyak 20 backup. So dalam Revit ni, tiap-tiap masa ataupun tiap-tiap 5 minit tiap-tiap 5 minit, tiap-tiap 5 minit dia akan save satu file. So next 5 minit dia akan save file yang kedua sampailah ke 20. And then bila sampai ke 21, so file yang satu tadi dia akan delete lah. So dia akan ambil yang paling latest. Alright, so dekat sini apa yang saya cadangkan selalunya, kita takkan save sampai 20 lah. Sebab sekiranya file kita yang kita buat tu nanti besar, bila file kita besar, dia akan makan space dekat komputer kita lah. Contohnya satu projek tu makan space dalam lebih kurang, contohnya lah dalam berapa puluh MB. So kalau dah satu file dah 50 contoh 50 MB, contoh 50 MB. So kalau dah 20 file, dia dah jadi besar. So saya cadangkan untuk kita save dari 3 ataupun ke 5 file untuk backup. Sekiranya kalau kita terdelete ataupun mungkin komputer kita terpadam, at least dia ada backup lagi. Dia ada backup untuk 5 minit yang sebelumnya. So kita try untuk savekan pada 3, 4 ataupun 5 file untuk save. So tiap-tiap 5 minit dia akan simpan 3 file saja. So bila kita buka dekat kita punya file nanti, file projek banglo ni nanti, kita akan nampak ada 3 file ni nanti kita akan buka. So kita akan tekan OK. And then bila kita tekan save, secara automatik dekat atas ni name dia akan berubah lah. Kita tengok dia akan berubah pada architecture projek banglo. Nak save, kita tengok bawah ni makan masa sikit. So bila kita save, dia akan jadi architecture projek banglo. Sekiranya kalau kita pakai structure, dia akan structure lah. Kalau kita tulis MEP, dia akan jadi MEP. So setakat tu perkongsian saya berkaitan dengan penggunaan Revit. Pengenalan berkaitan interface yang ada dalam Revit ni. Tak kira lah Revit 2018 ataupun 2019. Penggunaannya masih sama je. Cuma mungkin yang latest tu ada lagi lah benda-benda yang ditambahkan kat dalam ni. So saya harap semua boleh faham dan boleh menggunakan Revit ni dengan sebaik mungkin.
Okey, itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye.